Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Al-Bukhari. Dalam ingatan saya, kita sempat habiskan athar daripada Ammar ibn Yasir dalam kuliah yang lepas, dan hari ini kita sambung balik hadis ke-28. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Maksudnya, kata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Qutaibah, yakni Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami hadis ini Laith daripada Yazid bin Abi Habib, daripada Abil Khair, daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalan dia, ya Rasulullah, mana satu Islam yang baik? Ya Rasulullah, mana satu Islam yang baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau membacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Hadis ni kita dah baca dulu. Saya dah hurai dah hadis ni dulu. Tapi kenapa Imam Bukhari bawa balik? Ni style Bukhari, dia suka ulang hadis. Dia suka ulang hadis. Kadang-kadang dalam bab besar yang sama pun dia ulang di tempat yang berbeza, kerana hadis tersebut mempunyai banyak makna. Jadi sebab itu dia ulang berkali-kali. Tapi style Imam Bukhari, kalau dia nak ulang hadis yang sama, dia akan pastikan ada faedah baru yang boleh diambil. Jadi kalau hadis yang pertama sebelum ni diriwayatkan daripada sanad lain, sekarang dengan sanad lain, walaupun dengan lafaz sama, tapi sanad dia berbeza. Okey, oleh kerana saya dah hurai yang ni, kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-19. Bab kufranil ashir wa kufrin ba'da kufr. Bab kufur kepada ashir, bab kufur kepada suami. Kena sangatlah tu kan. Yang suami-suami ni kan, kena dengar kan. Bab kufranil ashir, bab kufur kepada suami, dan kufur ba'da kufrin, dan kufur setelah kufur. Okey, apa maksud kufur setelah kufur tu? Nanti saya urai. Fihi an Abi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ni ada hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian dia bawa hadis 29. Dia kata, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Zaid ibni Aslam an Ata ibni Yasar an ibni Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nar fa idza aktharu ahliha an-nisa yakfurn qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah mengambil hadis ni daripada Malik, pengasas mazhab Maliki tu. Daripada Zaid ibnu Aslam, Zaid bin Aslam mengambil hadis ni daripada Ata ibnu Yasar, daripada Ibni Abbas. Abdullah ibnu Abbas katanya,
Nabi SAW bersabda, uritun nar. Nabi kata, satu hari aku diperlihatkan dengan neraka. Satu hari Allah tunjuk aku tentang neraka. Macam mana tunjuk tentang neraka? Ada yang kata Allah gambarkan neraka tu, sedang neraka ni belum ada orang lagi, kan? Belum lagi ada manusia, sebab kita belum kiamat lagi. Jadi Allah menggambarkan kepada kami itu neraka, kepada Nabi itu neraka. Jadi Nabi boleh tengok keadaan neraka yang mana akan berlaku seperti itu di hari kiamat nanti. Okay. Fa iza aktsaru ahlihan nisa. Aku melihat neraka, kata Nabi. Diperlihatkan kepada aku neraka, dan aku melihat dalam neraka itu ramai di kalangan ahli neraka itu perempuan. Yakfurn, perempuan yang kufur. Nabi kata dalam neraka ni ramai perempuan, kan? Dan perempuan dalam neraka ni kufur. Jadi sahabat tak faham, tak berapa nak clear. Kufur tu kufur apa? Adakah ramai orang perempuan dalam neraka tu maksud kufur tu, maksud kafir tu kafir yang betul-betul kafir, ataupun macam mana? Maka sahabat pun tanyalah, qila ayakfurna billah, adakah maksud kamu ya Rasulullah kufur itu maksud kufur dengan Allah? Adakah maksudnya ramai orang perempuan dalam neraka tu adalah orang yang tak beriman dengan Allah? So kalau orang yang tak beriman dengan Allah yang ramai masuk dalam neraka tu, kami tak susah hatilah, sebab kami beriman. Boleh faham, eh? Baik. Nabi pun jawab, yakfurnal ashir, mereka kufur, tapi bukan kufur pada Allah. Mereka ini kufur dengan suami. Apa maksud kufur dengan suami? Yang ni yang Imam Bukhari kata tadi ni, kufrun ba'da kufrin, kekufuran yang berlaku setelah kekufuran. Maksudnya sahabat ni dulu, manusia ni dulu, sebelum daripada Nabi diutuskan dulu ni, dia orang ni kufur. Kufur yang betul-betul kafir lah. Sembah berhala bagai. Nabi datang, mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ada suami, kan? Jadi mereka ini kufur dengan suami. Setelah mereka terlepas daripada kufur besar, mereka buat pula kufur dengan suami. Macam mana kufur dengan suami ni? Yang ni bukan saya cakap, yang ni Nabi cakap, kan? Macam mana kufur dengan suami ni? Kufur dengan suami ni macam ni. Nabi kata yakfurnal ashir, mereka ini kufur dengan suami, wa yakfurnal ihsan, dan mereka ini kufur dengan kebaikan. Oh, maksud kufur ni, sebelum saya nak hurai panjang, kita kena faham maksud kufur. Kufur ni apa? Kufur ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Jordan ke Mesir ke, kadang-kadang bila lalu kawasan-kawasan kampung tu ada signboard kufur, kufrul khal contohnya. Dekat Jordan ada kufru khal. Kita baca kufur, kan? Kampung nama kufur, teruk betul, kan? Kufur dalam bahasa Arab maksud dia kebun, ladang. Baru tahu, kan? Sebab tu orang non muslim, kalau kita panggil dia kafir, non muslim tak perlu rasa offended, tak perlu. Sebab perkataan tu bukan ofensif pun, kan? Kan kita kata janganlah panggil kafir, teruk ngak kafir tu. Panggil non muslim, sama je dua-dua. Macam babi dengan khinzir, kan? Binatang yang sama, kita panggil dia babi dengan khinzir, sama je. Satu bahasa Arab, satu bahasa Melayu. Non-Muslim tu bahasa Inggeris, kafir tu bahasa Arab. Tapi kafir tu bukanlah maksudnya kita nak menggunakan perkataan ofensif pada dia orang. Tak. Kafir tu maksudnya, bila kufur tu kebun, kafir tu orang yang mengusahakan kebun.
petani. Kenapa orang yang tidak terima Islam dipanggil kafir? Kerana kerja petani apa dia? Tanam pokok. Tutup tanah dengan tanaman. Tu kerja petani. Tanam padi, banyak padi sampai tanah tak nampak. Yang nampak padi. Menutup tanah dengan tanaman itu kerja petani. Maksud menumbuhkan pokok, tanam pokok, bila pokok tumbuh tak nampak tanah. Begitulah sifat orang kafir, yang mana apabila telah datangnya Islam, mereka menutup jiwa daripada menerima seruan Islam. Itu maksud kufur. Kufur ataupun kafir ialah orang yang tidak menerima kebenaran. Cumanya perkataan kafir ataupun kufur dalam Islam telah menjadi istilah. Bukan lagi petani. Itu hanya makna pada bahasa. Makna pada bahasa. Tapi pada istilah Islam dia telah menjadi satu makna yang spesifik. Apa makna spesifik? Bagi kufur, maksudnya perbuatan yang mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam. Itu makna istilah. Tapi Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita, di sana ada beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang bila disebut perkataan kufur, bila disebut perkataan kafir, mesti ditakwil, tak boleh difahami dengan makna kafir istilah. Mesti difahami kafir bermaksud tidak menerima kebenaran. Sebab apa? Sebab ada dalil lain yang menunjukkan demikian. Bila Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Allah ini tidak mengampunkan dosa syirik, tapi selain daripada dosa syirik Allah ampun. Maksudnya kalau satu orang mati di atas syirik, Allah Ta'ala tak ampun dia, kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia mati di atas iman, walau sebanyak mana pun dosa yang dia buat, kan, dia tetap akan masuk Islam juga akhirnya setelah Allah azabkan dia. Ini akidah kita, betul? Jadi bila satu orang disebut dalam hadis, contoh Nabi kata la yazni mu'min hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu mu'min hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang berzina, tidak ada orang mukmin yang berzina ketika mana dia berzina dia beriman. Adakah maksudnya dengan berzina terus jadi kafir? Tidak mencuri orang yang mencuri, tidak mencuri orang mukmin tu dalam waktu dia mencuri itu dia beriman. Adakah maksud dengan mencuri terus jadi kafir? Tak. Ayat Quran kata selagi mana belum mati atas syirik, maka selagi itu Allah Ta'ala boleh ampun. Selagi mana kalau katalah dia mencuri, dia mati, waktu dia mencuri dia mati, Allah Ta'ala boleh ampun dia. Maksudnya yang tak boleh ampun ni kufur besar, yang dipanggil sebagai kufur al-mukhrij anil millah, kufur yang mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam, syirik besar. Tapi yang selain daripada itu, kalau syirik kecil, dosa-dosa besar selain daripada syirik, tak boleh kita tafsirkan mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam. Berzina, mencuri, minum arak, kalau seseorang buat, walaupun ia dosa besar, tapi dia tak menjadi kafir hanya semata-mata dosa itu, kecuali kalau dia mengingkari hukum yang telah sabit dengan jalan yang qat'i. Satu orang berzina, orang tanya dia, "Hang tahu tak zina ni haram?" "Aku tahu zina haram, tapi aku tak mampu nak halang diri pada berzina." Dia ni orang yang berdosa kerana buat dosa besar, tapi dia tak kafir. Satu orang tak berzina pun, dia tak berzina, dia kahwin, tapi orang tanya dia, "Apa pandangan cik pada zina?" "Pada saya zina ni sunat muakkad." Kafir dia, walaupun dia tak berzina. Walaupun dia tak berzina, tapi kepercayaan. So kita kena beza dua benda. Pertama, kita dilarang untuk buat benda haram
Yang kedua, kita kena percaya benda tu haram. Maka baru kita menyelesaikan tuntutan iman dan Islam. Maksud Islam, amalan kan? Biasanya berkaitan dengan amalan. So kita jangan buat benda haram. Tapi mukmin dia kena percaya benda tu haram. Kalau dia tak buat benda tu, bukan kerana dia anggap benda tu haram, tapi dia kata, saya tak minum arak. Pasal apa tak minum arak? Minum arak tak bagus untuk hati saya. Dia tak mukmin. Sebenarnya arak ni boleh je minum. Bila dia cakap macam tu je, walaupun dia tak minum arak, kafir dia. Kerana arak telah sabit, ataupun hukum haramnya arak ni datang dalam dalil yang qat'i, iaitu dalam Quran. Mana-mana orang mengingkari pensyariatan hukum yang telah datang dalam dalil yang qat'i semisal Quran dan hadis mutawatir, dia ingkar. Solat bukan wajib pun, solat 5 waktu ni makruh. Walaupun dia solat. Pasal apa solat ni? Makruh je nak merasa solat. Kafir dia. Yang ni kita kena faham dulu. Tapi kalau satu orang dia buat dosa, dia buat satu dosa dan dia iktiraf benda ni dosa. Saya buat benda dosa ni, pasal apa hang buat? Yalah, saya tak mampu nak kawal diri daripada buat benda ni. Ini dipanggil kufur duna kufur. Dia kufur tapi bukan kafir yang sampai keluar pada agama. Dia cuma buat maksiat saja. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ni bila Nabi kata mereka kufur, maksudnya mereka bukan terkeluar pada agama. Tetapi kufur ni maksud kufur bahasa. Maksudnya tidak menerima kebenaran. Nabi hurai lagi. Macam mana pula isteri tak boleh terima kebenaran suami? Itu memang suami dia. Takkan dia mengaku depan orang, itu bukan suami saya. Tak, dia mengaku. Tapi Nabi hurai lagi. Nabi kata, "Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahra." Nabi kata pada suami ni, kalau kamu, wahai suami, melakukan kebaikan kepada salah seorang daripada mereka itu sepanjang hayat kamu, sepanjang masa kamu, summa ra'at minka syai'a, tetapi apabila isteri itu yang telah diperlakukan dengan baik itu melihat sesuatu pada suami yang dia tak suka, suami dia bagus, duk buat tanggungjawab sebagai suami tu kira okey lah kan, acceptable lah, buat baik dengan isteri, tak pukul isteri dia, bagi nafkah elok, semua okey. Tiba-tiba satu hari suami tersilap buat satu benda yang isteri tak suka. Apa isteri kata? Isteri dia kata, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Isteri dia kata, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun pada kamu. Ni kufur. Tapi bukan kufur keluar pada agama. Maksudnya dosa. Habis tu ustaz, kita kena ikutlah suami kita. Dia buat macam mana pun kena ikutlah. Tak. Yang salah tu bukan tak setuju dengan suami. Yang salah tu menafikan kebaikan yang lain disebabkan satu keburukan. Nangis okeylah. Sebab itu wujudnya perkataan sabar. Sabar ni apa dia? Sabrun. Yang Nabi kata as-sabru dhiya. Kan dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata as-sabru dhiya. Sabar itu dhiya. Mula Nabi sebutlah hadis tu panjang lah. Nabi kata as-salatu nur. Salat itu cahaya. Was-sabru dhiya. Dua-dua cahaya. Nur tu cahaya, dhiya pun cahaya. Tapi nur ni cahaya yang cahaya biasa. Salat itu cahaya, penunjuk jalan bagi orang mukmin. Orang yang salat, dia akan dapat cahaya dalam kehidupan. Dia boleh kawal peribadi dia. Dia boleh kawal tindakan dia. Dia boleh kawal mulut dia. Dia boleh kawal anggota tangan dia. Sebab apa? Sebab dalam solat tu ada satu surah yang bila kita baca, kita akan teringat akhirat. Surah apa?
Surah Fatihah lah. Yang kata macam mana? Surah apa Ustaz? Surah Fatihah lah. Bukankah dalam surah Fatihah kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita rasa diri hamba. Bila salat je rasa diri hamba. So dalam hadis kursi yang lain, bila kita baca je, semua orang yang baca Fatihah dalam salat, Tuhan jawab. Dalam hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata, dia riwayat daripada Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala kata, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain, aku bahagikan Fatihah dalam salat ni di antara aku, Tuhan, dan hamba-Ku dua bahagian. Wali abdi ma sa'al, hamba aku boleh minta apa yang dia nak, aku akan bagi. Idza qala al-abdu, apabila seorang hamba kata alhamdulillahi rabbil alamin, hamba baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala jawab, qala hamidani abdi, hamba-Ku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, bila hamba baca ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala jawab, asna alayya abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang maha Ar-Rahman, Tuhan yang maha pengasih kepada semua makhluknya. Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat penyayang kepada orang mukmin. Maksudnya apa? Bila kita baca ayat ni, orang yang berdosa bila baca surah ni sampai tang ayat kedua, dia tak akan rasa putus asa dengan rahmat Tuhan. Dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat rahman kepada semua makhluk, bagi nikmat kepada semua, sama ada orang tu mukmin ke kafir ke, Tuhan bagi nikmat dengan percuma. Jadi orang yang berdosa pada Tuhan nak kembali. Sebab tu sunat bila orang bertaubat, untuk solat sunat taubat, sunat untuk solat sunat taubat, nak menghadirkan rasa pengharapan yang tinggi dengan keampunan Tuhan. Berdosa macam mana pun kamu, bila kamu berdiri salat, bermunajat dengan Tuhan dalam salat tu, kamu akan rasa rahmat Tuhan itu sangat luas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Ustaz, saya jenis tak berdosa. Tak apa. Kalau kamu tak buat dosa besar pun, dengan baca ayat ni, kamu akan rasa apa? Kamu akan rasa, aku ni nak syurga Tuhan. Aku ni nak syurga Tuhan. Yang mana syurga Tuhan ni nikmat yang tak pernah didengar, yang tak pernah dilihat. Tapi dengan amalan yang Allahu Akbar, dalam sehari pun berapa banyak kita ibadat pada Tuhan? Kita buat kira-kira sikit. Solat ni 5 minit lah, kan? Solat ni agak-agak 5 minit kot. Solat Zuhur 5 minit. So katalah kita ambil lah semua solat 5 waktu ni 5 minit. So 5 kali 5 25 minit. Tu solat wajib lah. Campur solat sunat. Solat sunat 2 rakaat biasa, qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah katalah campur dengan solat-solat sunat yang lain, solat duha, solat witir semua 5 minit juga. So 5 kali 5 25 lagi, 50 minit. Sampai sejam? Tak sampai sejam. Bagi sedekah kat orang, zikir lepas solat, campur lagi dalam sehari, agak-agak sampai 2 jam ke? Tak sampai 2 jam, sejam je kot. Katalah ibadat kita secara average, satu hari tak sampai 3 jam, kita ambil 2 jam setengah. 2 jam setengah ibadat pada Tuhan. Agak-agak layak ke tak dapat syurga yang everlasting? 2 jam setengah sehari banding dengan tidur lama lagi. Betul? Tidur 8 jam sehari, kadang-kadang 6 jam, kadang-kadang 5 jam. Kalau hujung tahun nak siapkan akaun, kan, untuk diaudit lamalah sikit kerjanya, kuranglah sikit tidurnya. Tapi kita boleh kata average 7 jam, 6 jam kita tidur, kali dengan 60 tahun. Itu bila kita dah dewasa. Masa budak-budak banyak tidur lagi, kan? Maka orang yang berdosa bila baca ayat ni insaf, harap rahmat Tuhan. Orang yang tak berdosa, orang yang tak buat dosa besar pun, orang baik pun, bila baca ayat ni tetap juga bermanfaat untuk dia. Maka dia rasa rahmat Tuhan sangat besar untuk dia, kerana memberikan janji syurga
walaupun amalan kita tak tara mana. Kan? Maliki yaumiddin. Bila baca ayat tu, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, maka orang yang nak buat zalim pada orang lain, orang yang dah buat zalim pada orang lain, orang yang sedang buat zalim pada orang lain, bila baca ayat ni, Tuhan jawab, asna alayya majadani abdi au fawwada ilayya abdi. Bila baca je pemilik, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, Tuhan jawab, Tuhan kata, hamba-Ku sedang besarkan aku, hamba-Ku menyerahkan segala urusannya kepada-Ku. So, bila kita baca ni, kita tengah berlaku zalim pada orang, kita sedang berlaku zalim pada orang, kita dah buat zalim pada orang, orang lain tak tahu sebab kita guna fake account. Buat fake account, kutuk orang sana, kutuk orang sini, buat poster kutuk fitnah sana sini, orang tak tahu sebab kita berlindung di balik fake profile dalam media sosial umpamanya. Ataupun kita guna proxy, kita bagi arahan orang tu buat, nampak orang tu zalim, kita menyorok belakang, kita sebar fitnah, tuduh orang tanpa bukti. Bila baca ayat ni, teringat, aku ada satu hari yang mana aku akan berdiri di hadapan Tuhan, yang mana tak ada orang pun dizalimi. Tuan-tuan dan puan, baca hadis tentang hari kiamat. Baca hadis tentang hari kiamat. Nanti bila di hari kiamat nanti ni, kita semua pakat bangkit daripada kubur, semua pergi ke padang mahsyar, duduk di sana lama, kemudian dapat syafaatul uzma, dipercepatkan urusan untuk sampai untuk dihisap. Sebelum hisap akan ada ard, semua amalan akan ditayang. Tuhan tanya, Tuhan akan tanya, lepas dia bentangkan amalan depan kita, kita akan tengok satu-satu amalan kita daripada mula sampai kita mati. Tuhan tanya lagi kat kita, atunkiru min hadza syai'a adzalamaka katabati. Adakah kau nak bantah apa-apa yang dibentang ni? Ada tak rasa malaikat yang menulis amalan ni rasa menzalimi kau? Kalau ada, tolong buat bantahan. Kita akan jawab, la ya Rab, tak ada bantahan apa. Allah Ta'ala maha adil. Walaupun semua telah ditulis, dicatat dan dibentangkan, tetap tanya kalau hamba ada alasan. Nak tunjuk keadilan Allah. Maksudnya kita akan sampai satu hari nanti ni tidak ada orang dizalimi. Sebab tu dalam dunia ni tak ada keadilan mutlak. Dalam dunia mana ada keadilan mutlak? Orang yang nampak baik, kita nampak dia baik lah kan, mungkin tak baik di sisi Allah. Orang yang nampak bersalah, punya bagus pendakwa raya dakwa, nampak dia salah, tapi mungkin pada Allah dia tak salah. Sebenarnya dia hakikatnya tak salah. Habis itu ustaz, kita tak boleh buat apa. Tak, dunia memang bergerak macam tu. Ada prosedur. Ikut prosedur tu. Kalau betul dengan prosedur itu kamu dizalimi dalam dunia, jangan risau. Baca ayat ni, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Sedangkan orang yang dibunuh dalam dunia ni, kan, yang dibunuh dalam dunia secara zalim, nanti di hari akhirat dia akan ambil tangan orang yang bunuh dia, bawa pergi jumpa Tuhan. Ya Rab, hadza qatalani. Wahai Tuhan, dia ni bunuh aku dulu. Jadi sebab itu kita balik pada hadis, yang salah tu bukan tak setuju dengan suami. Mana boleh kita nak setuju dengan suami semua benda? Suami bukan Nabi. Katalah suami ambil mazhab Hanafi, isteri ambil Syafi'i, wajib isteri tukar mazhab? Tak wajib. Bolehlah terus mazhab tu. Suami pun kata, awak ni mazhab Syafi'i je, cuba tukar Hanafi sikit. Tak boleh, saya belajar Syafi'i dan saya yakin Syafi'i pada saya lebih dekat dengan kehendak Allah dan Rasul. Suami tak boleh paksa. Suami tak boleh paksa, kerana itu tidak ada kepentingan pun untuk suami paksa. Kan? Suami paksa, dia kata, apa awak ni, kan, tak makan nasi, nak kurus, cuma makan nasi. Dia kata, saya kena tak makan nasi baru boleh kurus. Suami dia kata, mana, ini mana punya petua ni, kan?
Ramai orang buat diet apa? Diet Atkins. Tak makan nasi kan. Suami dia pun kata, awak jangan, itu semua ajaran-ajaran yang tak betul. Ada je yang tak makan nasi tapi gemuk juga. Cuba tunjuk kat saya, tu gajah tu. Tak makan nasi tapi gemuk juga. Dia tak setuju dengan suami dia. Tak ada masalah. Yang salah bukan tak setuju dengan suami. Yang salah itu menafikan kebaikan suami atas satu kesilapan dan kelemahan suami. Maksud Islam suruh kita berlaku adil dengan insan. Nak nilai insan ni kena adil. Tak boleh kita berlaku zalim pada dia. Macam mana nak berlaku adil dengan insan? Macam ni lah. Suami dia ada kebaikan, jangan kata suami tu tak bagus langsung. Ada kebaikan kena sebut. Ada kebaikan dia, ni saya sebut. Tapi yang saya tak setuju dengan dia, benda ni lah. Maka sebab tu saya minta cerai. Dan saya tak boleh nak terima. Contohlah. Tapi kebaikan dia saya tak nafi. Itu sifat orang mukmin. Jangan sampai kemarahan kita ni menyebabkan kita kufur kepada suami. Maka sebab itu disebut as-sabru dhiya. Saya nak respon pada soalan tadi kan. As-sabru kan Nabi kata as-salatu nur. Salat cahaya, tunjuk jalan orang mukmin. Dalam surah Fatihah tu memberikan kita jalan. Terus mengharap keampunan Tuhan, takut dengan azab Tuhan. Baik. Kemudian Nabi sebutlah hadis tu, Nabi kata as-sabru dhiya. Sabar itu cahaya juga, tapi cahaya yang panas. Cahaya panas ni maksudnya orang sabar ni dia tahan. Maksud sabar ni pahit. Pahit sabar ni. Kan? Dia tahan diri daripada bertindak di luar batasan syarak. Itu maksud sabar. Dia tahan. Bila kena musibah, dia tahan diri. Jangan bertindak luar daripada batasan syarak. Orang macam ni, isteri yang macam ni, dia tak sabarlah. Sebab dia bertindak luar daripada batasan syarak. Nak bagi suami dia sakit hati, dia sebut, hang memang tak ada kebaikan langsung. Satu kebaikan pun tak ada. Tak boleh. Perkataan ni perkataan yang dilarang. So kalau kita emosi kan? Bila emosi, relax, duduk, ambil wudu, pergi solat. Baru teringat surah Fatihah tadi. Kan? Baru teringat surah Fatihah tadi. Maksudnya bila kita nak cakap kat orang, kena ingat Maliki Yaumiddin. Aku cakap kat suami lebih kurang, aku cakap suami tak ada kebaikan langsung ni, Tuhan akan nilai ucapan aku. Tapi kufur ni taklah sampai mengeluarkan orang daripada agama. Tak sampai. Dia dosa. Ya? Yang tu tak apa. Selagi mana kita berusaha untuk buang, kita tak cakap tapi dalam hati kan, kita buang. Usaha untuk buang. Ingat hadis ni balik. Usaha untuk buang. So kita diberi pahala kerana kita meninggalkan maksiat yang telah digenggam dalam jiwa. Bukankah Nabi sebut dalam hadis, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanah asyra hasanat. Siapa yang niat buat benda baik, lepas tu buat, dapat 10 pahala kan, dan mungkin lebih lagi. Siapa yang niat nak buat benda baik, tak buat, dapat 1 pahala. Siapa niat nak buat benda jahat, tak buat, dapat 1 pahala. Dia niat nak buat benda jahat ni, betul-betul azam ni, nak cakap lah ni, teringat hadis ni. Oh tak boleh cakap. Cakap benda yang kita tak setuju dengan suami, benda ni tak bagus, awak tolong ubah. Contoh dia cakap suami dia macam tu. Maksudnya dia berjaya untuk kawal diri dia, dan dia akan diberikan pahala kerana dia meninggalkan maksiat yang telah diniat dalam hati untuk dibuat, kerana takwa. Okey. Baik. Jadi kalau orang perempuan ramai dalam neraka, adakah bermakna orang perempuan sikit dalam syurga? Tak semestinya. Ada sebahagian ulama kata ya, orang perempuan ramai dalam neraka, maksudnya sikit dalam syurga. Kerana ada riwayat dalam Sahih Muslim begitu. Tapi ada sebahagian ulama ahli sunnah kata, dalam Sahih Muslim tu, bila Nabi kata orang perempuan sikit dalam syurga, itu riwayat dengan makna, dia kata. Apa yang perawi faham.
Sebenarnya tak semesti bila perempuan ramai dalam neraka, tak semesti perempuan sikit dalam syurga. Kerana di akhir zaman perempuan akan jadi ramai. So normal lah ramai dalam neraka, ramai juga dalam syurga. Mana hadis tentang lelaki, Ustaz? Mana hadis tentang lelaki? Hadis lelaki ada, yang lain. Yang lelaki ada. Tapi yang ni kita cerita buat perempuan dulu. Hadis lelaki pun ada. Sebab orang kata, anak ni tengok, Nabi ni seksis. Sikit-sikit perempuan, sikit-sikit perempuan, sikit-sikit perempuan, kan? Tak. Nabi ni hadis dia banyak, cuma kita jarang dengar lah hadis Nabi bagi ancaman kepada lelaki. Nabi ada sebut dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata siapa ada 2 isteri, siapa yang Allah berikan rezeki untuk dia dapat 2 isteri, famala ila ihdahuma, tapi dia sayang seorang lebih pada yang lain, dia lebihkan, sayang lebih tak apa, benda tu tak boleh nak kontrol, tapi dia dari sudut pemberian zahir dia lebihkan yang ni, dia tak bagi yang tu, tak adil dalam pemberian zahir. Dia akan bangkit di hari kiamat. Nabi SAW kata wasyaqquhu ma'il, badan dia akan cacat sebelah. Dia akan bangkit dalam keadaan cacat. Orang lain semua bangkit elok, dia bangkit cacat, walaupun dalam dunia dia elok. So hadis Nabi ni seimbang. Hadis Nabi seimbang. Okey, cuma hadis perempuan Nabi sebut tentang ketaatan kepada suami. Kerana memanglah dalam satu-satu organisasi kena ada seorang ketua, dan suamilah jadi ketua. Isteri kena taat. Maka dalam bab isteri Nabi mention tentang taat. Dalam bab suami Nabi mention tentang adil. Dan memang itulah tuntutannya. Bila berbicara tentang hadis-hadis tentang kepimpinan, tentang khalifah, tentang pentadbiran negara, dia tak cerita tentang taat. Yang taat rakyat. Nabi bila bercerita tentang rakyat, dia suruh taat pada pemimpin. Jangan angkat senjata lawan selagi mana pemimpin itu Muslim. Tak puas hati pun follow the rule, ikut undang-undang yang ditetapkan. Waktu pilihan raya, pangkah, minta cuti hari Rabu. Itu saluran undang-undang. Tapi nak angkat senjata lawan, nak buat riot dalam negara, no, tak boleh. Nabi cerita tentang rakyat. Tapi bila bercerita tentang pemimpin, Nabi cerita tentang adil. Tak ada cerita taat, dia nak taat siapa dia pemimpin. Kan dalam hadis Nabi kata, may yastar'ihillahu ra'iyatan famata yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi haramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang Allah jadikan dia pemimpin dan dia mempunyai rakyat untuk dia tadbir, dia mati, pada hari dia mati dia tipu rakyat dia, pada hari dia mati dia khianat rakyat dia, maka Allah akan haramkan syurga ke atas dia. So seimbang kan? Bila berbicara tentang pemimpin, taat, adil. Bila cerita tentang rakyat, taat. Taat ni bukan setuju semua benda, tak. Mana ada rakyat yang setuju semua benda? Sedangkanlah hadis Nabi pun, Nabi kata, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Sesiapa yang melihat daripada pemimpin benda yang dia tak suka, hendaklah dia sabar, jangan angkat senjata lawan. Sekadar tegur, tak suka, nanti ikut saluran undang-undang, ikut follow the rule. Nanti jangan lantik dia lagi, jangan pangkah dia lagi. Macam tu jugalah suami isteri ni. Ada satu benda yang isteri tak suka dengan suami. Apa? Suami tak tepati masa. Takkanlah suami tak tepati masa, isteri kena setuju. Betul, tak tepati masa ni sunnah. Tak boleh. Kena katalah tak tepati masa ni satu benda yang tak elok. Buang masa ni satu benda yang tak elok. Awak suami saya, tapi saya tak dipaksa untuk setuju benda buruk yang awak buat. Tapi saya sebagai isteri kena taat dalam perkara makruf. Suami ada kebaikan, bagi nafkah tak pernah miss. Gaji masuk dia bagi nafkah, gaji masuk dia bagi nafkah. Ini kebaikan. Saya kena iktiraf. Ini kebaikan awak yang tak ada pada, yang mungkin tak ada pada suami lain. Tapi saya ada dalam beberapa isu, saya ada benda tak setuju dengan awak. Awak kena ubahlah. Suami pun kata, ya, saya pun ada benda yang tak setuju dengan awak. Dan benda tu biasa. Kan? Benda tu biasa. Sebab itu dalam
dalam hadis kalau kita nak cari suami kena taat dengan isteri, tak ada. Tak jumpa. Mana ada suami kena taat dengan isteri? Suami kena berlaku adil pada isteri kerana suami itu ketua. Kalau suami kena taat dengan isteri, something wrong lah. Maksud isteri lah jadi ketua dan suami telah turun kuasa. Boleh bang? Okey. Maka sebab itu dalam hadis Nabi kata, kalau aku boleh suruh, lau kuntu amiran ahada ay yasjuda li ahad la amartu zaujata atau la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau aku boleh suruh orang lain sujud pada orang lain, dah tentu aku akan suruh isteri sujud pada suami. Taat. Taat. Bukan setuju semua benda, tak. Taat. Kena taat. Kalau tak boleh sangat dah, ada jalan lain. Panjanglah ceritanya. Maksudnya bolehlah minta berlakunya perceraian. Okey, kita tengok hadis berikutnya. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukaffaru sahibuha wala yakfur sahibuha birtikabiha illa bisyirik. Bab maksiat-maksiat daripada perlakuan jahiliyah. Ni Imam Bukhari dia nak hurai kat kita. Di sana ada dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang dibuat oleh orang jahiliyah. Tapi kalau orang Islam buat perbuatan ni, dia tak jadi kafir, melainkan syirik. Bab membicarakan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan di zaman jahiliyah, yang kalau orang Islam buat tak jadi kafir kecuali syirik. Okey, tengok. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi pernah sebut satu hadis pada sahabat. Nabi kata, sesungguhnya kamu ni seorang pemuda yang ada sifat jahiliyah. Nanti hadis tu akan datang. Lepas ni kita baca hadis. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Allah tak ampun dosa syirik dan Allah ampun dosa-dosa yang lain. Maksud syirik aja yang tak diampun, yang lain tu kalau mati boleh diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kata al-Imam al-Bukhari, qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur qala laqitu Aba Dzar birrabdzah wa alayhi hullah wa ala ghulamihi hullah fasa'altuhu an dhalik qala inni sababtu rajulan fa'ayyartahu bi ummi faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yalbashu wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Maksudnya, telah berkata kepada kami hadis ini Sulaiman bin Harb. Kata Sulaiman, telah bercerita kepada kami hadis ini Syu'bah daripada Wasil al-Ahdab, daripada Ma'rur. Kata Ma'rur, aku berjumpa dengan Abu Dzar dekat Rabzah. Rabzah ni satu tempat di Madinah. Okey. Berdekatan dengan Madinah, satu kampung. So dia jumpa Abu Dzar dekat situ. Abu Dzar ni sahabat lah, Abu Dzar Al-Ghifari. Masa aku jumpa dia, kata Ma'rur, aku jumpa Abu Dzar dekat Rabzah. Masa aku jumpa dia, wa alaihi hullah, dia pakai pakaian. Maksud dia pakai kain dan baju, pakai selendang lah. Baik. Wa ala ghulamihi hullah. Abu Dzar tu ada hamba pun pakai pakaian sama macam dia. So pelik lah kan. Dia pakai pakaian, hamba dia pakai pakaian, hamba dia pakai pakaian yang sama dengan dia. Ni jadi satu benda yang pelik. Kenapa pelik? Pakaian sama. Sebab orang zaman dulu biasanya hamba pakaian dia rendah sikit lah. Maksud pakaian tak sama dengan tuan. Ni tuan sama dengan hamba. Kita pun confuse, mana satu tuan, mana satu hamba ni. Zaman sekarang tak ada hamba. Tapi kalau pakaian orang gaji sama dengan pakaian datin, kan pelik. Datin majikan dia tu bawa orang gaji. Bawa apa tu dia panggil? Bibi. Bawa bibi.
Bibi pakai pakaian sama macam Datin. Beg tangan pun Louis Vuitton apa? Macam mana sebut? Saya tak pandai sebab tu kan. LV kan? Oh, orang sebut LV, saya Louis Vuitton lagi kan. Itu ustaz tak update. Tak apalah, LV, pakai LV. Bibi pun pakai LV. Pelik. Datin pakai cincin belian. Dia pun pakai cincin belian. Pelik. Contoh kan. Orang tanya, Makrur kata, pasal apa jadi macam ni? Dia kata, pelik ni, hamba pakai pakaian sama dengan kau ni. Maksud pakai pakaian yang bukan pakaian hamba. Okey. Abu Dhar kata, faqal inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Satu hari aku pernah marah seorang lelaki. Dalam hadis ni tak sebut, tapi dalam riwayat lain disebut Bilal. Maksudnya Abu Zar ni gaduh dengan Bilal. Gaduh satu isu, tak dibagi tahulah pasal apa gaduh. Tapi sahabat kan manusia, kita pun gaduh. Mula-mula BFF kan, lepas tu EF aja, enemy forever. Kan. Okey, kita gaduh, sahabat pun ada juga gaduh. Biasalah, manusia, bukan maksum pun. Jadi dia gaduh dengan Bilal. Dia kata fa'ayyartuhu bi ummi. Maka aku kutuk Bilal ni, aku kutuk mak dia. Nak bagi Bilal sakit hati. Perbuatan ni tak boleh. Kutuk orang tak boleh, kutuk mak orang, pak orang lagi tak boleh. Sebab tu Nabi dalam hadis, Nabi kata, siapa kutuk mak orang, dia seolah-olah kutuk mak dia sendiri. Siapa kutuk bapa orang, seolah-olah dia kutuk pak sendiri. Sahabat tanya lah kan. Mula-mula Nabi kata, Nabi sebutlah hadis tu macam mana buruknya perangai orang yang kutuk pak sendiri. Sahabat pelik, macam mana kutuk pak sendiri, mana ada. Bila dia kutuk bapa orang, orang akan kutuk pak dia balik. Sebab tu kita jangan, perangai ni perangai jahiliah. Tak puas hati dengan orang tu, sebut kat orang tu. Jangan duk main kepala bapak dia. Jangan. Ni perangai jahiliah. Siapa pun jangan buat. So Abu Dhar ni terlepas cakap. Okay. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar perkataan tu. Ada yang kata Abu Dhar panggil Bilal dengan nama Ya Bna Sauda, wahai anak perempuan hitam. So dia macam, konotasi dia tu konotasi yang tak elok. Wahai anak perempuan hitam, majap. Memanglah mak saya hitam, tapi tak payahlah mention, orang semua tahu dah. So Nabi tegur Abu Dhar. Nabi kata, ya Aba Dharrin, a'ayyartahu bi ummi. Susah sebenarnya tuan-tuan, kita nak buat peranan macam peranan Nabi ni. Dua-dua sahabat kan, Bilal sahabat, Abu Dhar sahabat. Dua-dua ni terbukti iman bagus. Bilal Nabi dengar tapak kaki dekat syurga. Abu Dhar masuk Islam kena pukul sampai hampir mati. Dua-dua bagus. Tapi bila dua-dua bergaduh, kalaulah kita dua-dua kawan, dua-dua soleh, tapi bergaduh dua orang, kita buat apa? Berkecualilah hampa nak gaduh, bergaduh dua orang, jangan libatkan aku. Biasa kita ambil macam tu lah kan. Tapi Nabi, dia bukan kita, dia Nabi, dia bukan manusia biasa. Dia kena bagi tahu siapa salah, siapa betul. Dia tengok Abu Dhar melebihi daripada batasan orang bergaduh. Kita boleh marah orang, tapi marah dengan cara yang Islam anjurkan, iaitu tegur benda yang tak betul. Jangan maki. Bahkan Islam kata kalau satu orang marah atas satu isu dunia, marah dengan kawan dia, pasal apa? Pasal kawan dia ni kerja selalu tak siap, kita pula kena tolong dia, kita marah jugalah. Bos suruh kita buat, kita marah. Boleh marah, tegur benda tak betul. Jangan maki benda lain. Jangan maki benda lain, tak ada kaitan. Ni mesti bapak dia malas ni. No. Ini keturunan pemalas. No. Dia, pak dia belum tentu. Dia, mak dia belum tentu. Mungkin mak dia rajin, sebab tu dia malas. Mungkin. Kan? Baik. Maka Nabi kata, ya Aba Dharrin, a'ayyartahu bi ummi. Wahai Abu Dhar, kau marah dia, kau kutuk dia dengan nama mak dia.
innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ni engkau adalah satu orang yang masih ada perangai jahiliyah. Kerana main kutuk nama mak, nama bapak ni, ini perangai orang jahiliyah. Tapi adakah Abu Zar jadi kafir? Tak. Dia tak jadi kafir. Walaupun perangai itu perangai jahiliyah. Kerana perangai jahiliyah yang menjadikan kita kafir ialah syirik. Syirik besar. Kalau yang ni belum. Tapi perangai jahiliyah lah. Dosa lah. Ni macam tak ada kaitannya dengan hamba tadi tu. Tapi Nabi ni bila bagi nasihat kat orang, dia bagi bukan hanya nasihat yang berkaitan, dia bagi juga nasihat yang orang tu perlu. Nabi bila dia nak bagi nasihat, dia bukan hanya bagi nasihat waktu apa yang berkenaan dengan situasi tu. Apa yang orang tu perlu dia bagi sekaligus. Kalau orang tu boleh terima lah. Abu Zar dah tentulah boleh terima. Maka Nabi kata, ikhwanukum khawalukum. Hamba-hamba kamu ni adalah saudara kamu yang menguruskan urusan kamu. Okay? Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan hamba kamu ni berada di bawah kuasa kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu. Siapa yang hamba berada di bawah kuasanya, maka beri dia makan. Falyut'imhu mimma ya'kul. Bagi dia makan apa yang, bagi hamba tu makan apa yang dia makan. Kalau dia makan tamar, bagi hamba makan tamar. Jangan dia makan tamar, hamba makan biji. Teruk sangat tu. Bagi hamba makan apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Bagi dia pakai apa yang hamba dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kamu beratkan dia dengan benda yang dia tak mampu, benda yang menyusahkan dia. Jangan. Kalau kita ada orang gaji apa kan, sepah-sepah, nanti dia tak ada kerja, sepah kan. Pemikiran sebahagian Arab di negeri Arab, tong sampah sebelah tu je dia buang merata. Kita pun tegur juga, apa siapa tak buang dalam tong sampah? Tak apa, ada pekerja, nanti dia tak ada kerja. Ada juga macam tu. Kan? Tapi kita orang Melayu, orang Malaysia ni kan dah terbiasa. Kadang-kadang tukang sampah tu disapu, kita ada sampah dalam poket, kita keluarkan, masuk dalam tong yang dia sedang pegang. Dia pun pelik tengok. Sebab biasanya orang tempat dia buang merata. Tak boleh, jangan menyusahkan. Ya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Kalau kamu berikan kerja berat pada dia, bantulah dia. So kalau dah bagi kerja berat kat dia, bagilah dia habuan sikit. Ini adab. Bukanlah wajib bila ada orang gaji kita pakai LV, dia pun kena pakai LV. Jam apa? Apa jam yang mahal sikit? Rolex, dia pun kena pakai Rolex. Dah. Adab saja. Maksud bagi dia pakaian yang sesuai lah dengan keadaan dia. Bagi dia pakaian sesuai, bagi dia upah sesuai. Jangan lambat masukkan gaji dia. Yang tu. Jadi sebab tu bila Abu Zar dengar hadis ni, tu dia pakai, hamba dia pakai sama kan dia. Sebenarnya tak wajib sama pun, tapi sebab dia dah kena tegur dengan Nabi, bagi sama lah. Adab dengan pembantu. Saya bukan baru ni ada pembantu rumah kena belasah kan, hampir mati kat kan, bengkak muka kan. Itu tak sepatutnya berlaku lah. Saya tak tahu apa isu, tapi mahkamah putuskan bersalah kan, yang pukul tu mahkamah putuskan bersalah. Jadi sepatutnya tak berlaku lah. Dengan pembantu kena bersikap baik. Bahkan ada hadis yang lain kan, Nabi kata kalau pembantu dah tolong masak untuk kamu, tolong hidang untuk kamu, tarik tangan dia, ajak dia duduk sekali makan. Adab. Bukanlah wajib, adab. Hargai jasa dia, kerana dia telah bantu kita. Dia malu, tak apa makcik, saya tak boleh makan kat sini, saya segan dengan Datuk. Bagi dia makanan, bagi dia secubit, sesuap, sama ada letak kat tangan ataupun suap terus. Tapi tengok keadaan lah. Kalau Datuk pergi suap pembantu yang muda, jenuh pula lah kan.
Tak boleh lah juga kan. Wallahu ta'ala a'lam. Kedua dah. Alamak. Okey, tuan-tuan ada soalan?